tentang biata Ustaz. Nama Ustaz ialah Muhammad Yaakob Yusra bin Mat Yunus. Ustaz memiliki ijazah sarjana muda Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan Ustaz merupakan pengarah urusan di Murtada, itu dakwah center, dan memiliki seorang isteri dan mempunyai empat orang anak. Tanpa membuang masa, Ana akan menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan sedikit sebanyak berkongsi kita pada malam ini. Wa tafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Zarif, yang saya hormati dan saya kasihi barisan Majlis Perwakilan Pelajar Unisyams atas usaha keras dan semangat mereka untuk menganjurkan program pada malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan walaupun dalam fasa masih dalam PKPP dan sebahagian di bahagian Kota Star ataupun PKPD, tapi masih lagi mereka nak menghidupkan majlis-majlis ilmu yang disebut dengan Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Sebab dalam kehidupan kita ni, manusia ni kalau mereka tidak disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, maka nescaya kita ini akan dihiasi ataupun dipenuhi kehidupan kita ini dengan barang yang tidak berfaedah. Maka satu usaha yang baik daripada adik-adik mahasiswa kita, mahasiswi yang bertungkus lumus, dan saya dimaklumkan program-program dakwah sebegini dah dimulai, dah dicetuskan dah beberapa bulan sebelum ni lagi. Maka itu satu usaha yang sangat baik yang perlu diteruskan, mudah-mudahan istiqamah sampai mati, saya doakan. Baik, muslimin, dan tak lupa kepada semua muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas kesudian untuk pada malam ni bersama-sama untuk kita dalam live kuliah. Dan saya mohon maaf kok mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suara ataupun audio ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad video yang tak berapa nak clear. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mungkin sebab saya duduk di hotel, duduk di Kuala Pilah ni yang hotel yang terbaik lah. Tak ada hotel lain lah. Kalau tak baik pun tuan-tuan doa bagi hotel dia jadi baik lah internet dia. Dan masalah audio sebabkan tak ada mic boya tu. Kok ni boya hidup tu ada, mic boya tu tak ada. Sebab ada urusan kerja yang tak dapat saya elak. Jadi saya berada di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan berbicara dan berbahas tentang dakwah. Dakwah ni dia satu bentuk yang sangat luas. Bila sebut dakwah ni besar. Ada orang kata dakwah ni mesti tugas pendakwah-pendakwah, ustaz-ustaz, para ulama, tok-tok guru. Tak. Tugas dakwah ini dipikul oleh mana-mana manusia yang ada pada diri dia kalimah la ilaha illallah. Maknanya semua orang Islam harus berdakwah. Ada manusia yang berdakwah ini mungkin dengan bercakap. Ada manusia yang ketika dia tak boleh bercakap, dia boleh menulis. Ada orang yang dia dalam hidup ni nak bercakap tak pandai. Kalau ceramah tuan-tuan bagi mikrofon, saya otak dia tak apa nak bersambung sangat. Dia pegang mikrofon tu jadi hang. Tapi bila menulis, masya-Allah, tabarakallah. Ada sahabat-sahabat saya, subhanallah, bila menulis tu hebat kita tengok. Ada manusia yang walaupun tidak boleh menulis, tidak boleh bercakap, maka menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Jumpa sampah buang, buat benda-benda yang melibatkan kebaikan. Maka itu dah dikira sebagai dakwah. Ada orang yang kalaulah tidak boleh menunjukkan akhlak yang baik, maka hanya dengan menahan imsak, menahan diri daripada melakukan kemaksiatan, itu juga dikira sebagai dakwah. Sebab tu dalam kehidupan kita ada beberapa benda, khusus pada adik-adik mahasiswa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam urusan berdakwah ini, memperbanyakkanlah cabang-cabang daripada sekalian jalan yang kita miliki. Sebab cabaran yang kita sedang lalui, Nabi sebut dalam hadis, dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dihimpunkan oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, Syekh Ibn Zamzam, bercerita berkaitan bagaimana dalam kehidupan kita hari ini, Nabi kata apa? La takhumus sa'ah hatta yafidhal mal wa tazharul fitan. Akan datang kepada umat aku nanti satu zaman yang mana yafidhal mal, didatangkan kepada manusia itu dengan limpahan harta benda yang banyak.
Syekh Fahmi Zamzam menterjemahkan limpahan harta benda yang banyak ini, yang pertamanya didatangkan ujian dalam bentuk duit ringgit yang banyak. Kalau dulu tuan-tuan kita nak jumpa orang yang ada telefon, kalau tu 20 tahun yang lepas, dalam satu kampung mungkin seorang je ada. Kan kalau dulu kita tengok masya-Allah tabarakallah orang nak beli ada kenderaan susah. Kan kalau ada basikal basikal tu pun dah kira hero Malaya dah. Kan? Tapi hari ni kita tengok masya-Allah di atas jalan raya berjuta kereta-kereta yang dimiliki. Nah, kalau ada kawasan-kawasan perumahan, masalah yang akan dilalui adalah masalah parking sebab satu isi rumah itu memiliki 2 ke 3 biji kenderaan. Maka Allah datangkan, diberikan kepada manusia ni kemewahan dari segi harta benda. Kan? Ada orang yang Allah dah bagi, ada suami dah bagi cincin, dia nak pula pulut dakak. Dia nak pula buh gelang kot, nak buh kot telinga, tak cukup telinga dia buh ke hidung, tak boleh kat hidung dia buh kot lidah, tak boleh buh kot lidah dia buh habis. Kan? Kaki, perut, apa semua kalau boleh. Perut tu, kalau perut tu ada rantai perut, dia buh kat rantai perut. Kan? Maka manusia ni dia memang Allah bagi dengan satu sifat yang dia tak puas dengan apa yang dimiliki. Kan? Kita dah pakai iPhone. iPhone tu dah mahal dah. Ambil gambar tu tentang muka hilang jerawat terus. Kan? Tak cukup puas lagi. Maka beli pula dengan iPhone yang lebih baru. Kadang-kadang kita berbelanja dalam keadaan bukan di atas keperluan. Kita belanja di atas kemahuan dah ketika tu. Maka sebab tu Allah, Nabi kata apa? Didatangkan ujian kepada manusia ini dan dari segi harta benda yang banyak. Maka harta benda ni bukannya salah. Islam bukan satu agama yang nak melarang kita untuk mendapatkan harta benda. Tetapi Islam adalah satu agama yang masya-Allah tabarakallah memberikan kepada kita ini jalan untuk bagaimana cara nak mendapatkan harta yang halal. Maka ni urusan dakwah. Ketika mana didatangkan dengan harta benda yang banyak, maka haruslah dakwah ini seiring dengan daripada ujian yang didatangkan. Contohnya bila orang nak memiliki harta benda, maka dakwah perlu diperhebatkan. Sebab apa? Orang menggunakan hari ini e-commerce, kan, berniaga dan sebagainya, menggunakan platform internet dan sebagainya, membuatkan hari ini banyak perniagaan-perniagaan yang mula wujudnya gharar atau wujudnya helah-helah yang bersabit dengan helah-helah tertentu yang membuatkan kadang-kadang wujudnya penipuan, wujudnya perkara-perkara yang tak baik. Maka harus juga dakwah itu seiring daripada apa yang berlaku. Kalau tidak, orang akan menggunakan media sosial ini sebagai penyebaran dakwah, penyebaran benda-benda yang tak sepatutnya, yang sepatutnya perkara itu dimanfaatkan dalam urusan dakwah, khususnya kepada adik-adik mahasiswa kita. Orang-orang muda, bila sebut mahasiswa ni, kamu sedang berada pada zaman disebut dengan Gen Z. Gen Z milenial ni masya-Allah ujian yang didatangkan kepada anak-anak muda ni dahsyat hari ni. Kan? Kalau nak mengelak dia kata ustaz, kalau macam tu kita tak payah gunalah semua teknologi. Tak, Islam tak larang. Kan? Sebab tu Syekh Fahmi Zamzam menterjemah yang disebut dengan yafidhal mal ini, yang kedua adalah didatangkan dengan teknologi yang hebat hari ni. Teknologi yang canggih-canggih. Teknologi yang canggih-canggih ni apa makna dia? Teknologi yang didatangkan hari ni dengan kita semua dah zaman, didatangkan dengan 5G, didatangkan dengan banyak benda-benda yang dulunya tak ada. Kan? Dulu kita belajar jumpa guru dalam kelas. Kan? Tapi hari ni banyak kita sendiri di UNISYAM sekalipun, di universiti-universiti telah pun mereka belajar menggunakan hanya dengan Zoom, menggunakan platform-platform online. Kan? Lecturer duduk depan komputer, anak murid duduk bergolek dekat rumah, kan, anak murid duduk di tempat masing-masing. Maka benda itu yang disebut dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan menggunakan teknologi yang didatangkan hari ini. Adakah salah? Jawapannya tak salah. Ini zaman disebut dengan yang disebut dengan norma baharu. Kan? Cuma sebagai anak murid, pastikan kita ini ada adab tertentu. Bila belajar, janganlah pakai kain tola saja. Bila belajar, biarlah tutup aurat, walaupun orang perempuan. Kan? Walaupun ni sahabat mahasiswi kita ni. Kan? Walaupun duduk di rumah. Kan? Walaupun duduk di rumah, maka biarlah dalam keadaan yang menutup aurat. Kan? Ini tengok dengan berkembannya, macam hantu kat lima. Kan? Kalau duduk kat luar tu tuan-tuan, Allah tengok dengan bubuh, dengan eyeshadow. Kan? Ni dekat pipi ni sampai 3-4 kali macam lampu isyarat. Tiba-tiba mai dia mengaji online, mentang-mentang tak buka kamera, bukan nak suruh bermakeup sampai berlebih-lebihan. Kan? Tetapi biarlah adab dalam nak mendapatkan ilmu itu dengan pakaian yang agak baik sikit,
Kan? Kalau kita berjumpa dengan orang lain, boleh kita berpakaian cantik, boleh kita bohlah sikit oleh bedak-bedak tu bagi nampak comel. Bukan apa, kita duduk dalam taman-taman syurga. Maka itu juga dakwah dengan berpakaian cantik, cantik yang tidak berlebih-lebih, dalam keadaan yang sampai menjadikan menghormati, untuk kita ikram, untuk kita memuliakan majlis ilmu tadi. Maka batu dalam urusan dakwah, bila sebut kepada media sosial hari ini, kita terpaksa untuk mengikuti. Kita berubah mengikut daripada apa yang Allah datangkan kepada kita hari ini. Kan? Batu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pesan kepada sahabat-sahabat, alhamdulillah ada 300 orang lebih yang sedang menonton sekarang. Maka tuan-tuan, hari ini apa dakwah yang kita dah buat? Cuba tanya diri masing-masing hari ini, takat hari ini, apa dakwah yang kita dah buat? Kalau bukan dengan perkataan, maka pastikan dalam 24 jam ini, kalaulah bukan kita nak berceramah orang pun, biarlah ada dari segi penulisan kita. Cuba cek dalam tempoh 24 jam, apa urusan dakwah yang telah kita sebarkan melalui penulisan. Kalaulah bukan dengan penulisan, apa ruang kebajikan dakwah yang telah kita sebarkan. Sebab tu ingat, dakwah bukan hanya pada ustaz, pada ulama, pada ustazah, pada asatizah atau pada mana orang yang ada ilmu. Dakwah boleh dilakukan oleh sekalian manusia, makhluk yang ada kalimah la ilaha illallah. Kan? Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Taala yang saya kasihi, saya doa tuan-tuan semua ni, dan saya sumpah tuan-tuan semua doa tuan-tuan semua jadi ahli syurga. Bersama-sama kita saling buat kebaikan. Sebab mendoakan di antara saudara muslim itu juga dakwah. Kan? Mendoakan kepada saudara-saudara kita walaupun kita tak kenal dia, walaupun kita tak pernah jumpa dia, kita menadah tangan minta kepada Allah, ya Allah, kau berikan saudara aku ni kemudahan dalam urusan dia, masukkan dia ke dalam syurga, itu juga dikira sebagai dakwah. Kita sama-sama kita buat insya-Allah hari ini. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pesan untuk khususnya kepada mahasiswa. Ini nasihat yang khusus kepada mahasiswa. Dalam masyarakat, kalau adik-adik kita mahasiswa dan semua sahabat-sahabat yang menonton, alhamdulillah dah naik 350 orang ni. Dalam 350 orang ni, kalau kamu nak satu ilmu yang wajib cuba kamu kuasai. Wajib kamu pelajari. Cubalah by hook or by crook kuasai ilmu ni. Insya-Allah kamu akan menyebarkan dakwah yang sangat bermanfaat di atas muka bumi Allah. Di antaranya apa? Yang pertama, ni khusus adik-adik mahasiswa ni dan kepada semua yang terlibat, yang tengok pada malam ni. Hampir 400 orang. Tuan-tuan bantu untuk share, untuk kita sebarkan, tag kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan semua dapat tumpang manfaat untuk sama-sama belajar. Kita nak mengaji ni bukan sebab nak tunjuk kita pandai. Sebab kita tak pandai kita mengaji. Saya yang mengajak bukan berarti saya pandai pada tuan-tuan. Tak, saya pun tak pandai. Maka saya pun dengan mengajar tuan-tuan, saya akan belajar dulu. Apa yang kurang, mudah-mudahan Allah mencukupkan. Kan? Apa yang lebih, mudah-mudahan tuan-tuan manfaatkan. Ilmu yang wajib, bukan wajib, pada saya wajib lah. Yang kena ada untuk kita duduk dalam masyarakat. Yang pertama, adik-adik ataupun semua yang terlibat, yang tengok pada malam ni, antara ilmu yang perlu kepada kita adalah ilmu untuk jadi imam. Untuk jadi imam. Dia kata, Ustaz, saya perempuan takkan nak kena jadi imam juga? Ya. Kalau duduk dengan suami kamu, janganlah galau pula. Dia kata, abang, tadi Ustaz abang dah kena jadi tok imam. So abang duduk belakang pula, mai saya jadi tok imam. Tak salah dah buat perangai uduh macam tu. Maksudnya, walaupun kamu seorang perempuan, ketika solat di RNR, tuan-tuan, solat di RNR hari ni kita tengok lebih banyak nafsi-nafsi ataupun berjemaah. Kebanyakan sendiri. Bukankah tidak menjadi satu dakwah? Kita pergi, kita tengok ada orang ambil uduk. Kita tunggu dia sekejap. Hampas jadah kita, hampas jadah dia. Dia datang, jom kita jemaah sekali. Kan dah dapat 27 ganjaran lebih baik daripada solat sendiri. Itu dah dikira sebagai dakwah. Makna dakwah ini menunjuk dan mengajak mana-mana perkara yang mendatangkan kebaikan, itu dah dikira sebagai dakwah. Maksudnya sama ada kita ajak orang atau kita tunjuk kepada orang, dah dikira sebagai dakwah. Kan di RNR pekat masing-masing buat urusan yang sendiri. Kan? Masing-masing buat kerja depa sendiri. Kan? Maka apa salahnya kita yang memulakan. Ni tambah-tambah kalau dulu yang sebelum penjarak sarai sosial berlaku pun dah payah sebenarnya jemaah, bayangkan hari ni. Allah datangkan lagi ujian hari ni,
dengan fasa coronavirus, dia menggunakan alasan tu untuk lagi tak solat berjemaah. Kena hati-hati. Maka ingat yang pertama, ilmu yang kalau tuan-tuan nak berdakwah dengan bilhal, hanya dengan teladan, dengan tanya tunjuk, tak bercakap banyak, maka kuasai ilmu untuk jadi imam. Maksud kuasa jadi imam ni, carilah 2-3 surah untuk kita hafal. Kan? Raja dia ulang hulu Allah ya. Kan? Sampai cemuih dia orang dengar kalau kita tolak jadi tu imam ya, confirm hulu Allah kelak. Tukarlah semua, hafal lah surah-surah yang lain. Kan banyak lagi, ada 114 surah dalam Al-Quran. Kan? Ada berpuluh surah-surah yang pendek, maka hafal surah-surah tersebut. Bukan nak suruh baca panjang, sekali dia pergi hafal surah Baqarah baca pula. Kan? Melelong orang di belakang. Maka yang pertama, tuan-tuan, dalam masyarakat, ilmu yang perlu kita kuasai adalah ilmu untuk menjadi imam. Walaupun perempuan, usahakan untuk di kampus, kan? Saya tengok adik-adik mahasiswi kita walaupun duduk di bilik-bilik maka masing-masing pun usahakan untuk dapat solat berjemaah dan ada yang jadi imam. Yang pertama. Yang kedua, ilmu kalau kita nak berdakwah bilhal, yang tak perlu kita nak bersusah payah, dan ilmu ini akan sangat bermanfaat. Akan sangat menjadi kebaikan. Ada seorang sahabat kita, Haliza Hasan. Dia kata, Ustaz, saya buat zikir 40 day challenge. Boleh dianggap satu dakwah kecil saya ke Ustaz? Ya. Zikir ni mengingatkan diri kita kepada Allah. Kan saya sebut tadi apa makna dakwah? Dakwah ni sama ada kita mengajak ataupun kita menunjukkan teladan yang baik kepada mana-mana kebaikan. Maka dia dikira sebagai dakwah. Maksudnya, contohnya, saya tengok Haliza Hasan dengan profile picture-nya, dengan pakaian yang menutup aurat dengan cara yang baik, maka itu dah dikira dakwah. Setiap saat daripada profile picture kamu dikira sebagai dakwah. Bila orang tengok, tutup aurat sempurna. Kan? Bayangkan, perkara yang sama dilakukan sebaliknya. Gambar yang mendedahkan aurat. Maka setiap saat kamu sedang membina dan memenuhkan dalam ruangan buku catatan kita dengan perkara maksiat. Sebab tu malam ni cek terus hari ni apa profile picture kita. Kalau ada gambar profile picture yang gambar tak berapa nak senonoh, maka buang sekarang, compulsory. Tapi dia kata, Ustaz, gambar tu gambar saya cantik Ustaz, mulut itik, jarang saya nak buat tu Ustaz. Nak buat macam mana? Buat only me. Tuan-tuan tengok seorang-seorang. Tapi tak ada orang like, tuan-tuan buat akaun palsu, like sendiri. Kan? Maka cari kaedah malam ni juga. Jangan menambah buku amal kita dengan perkara maksiat. Kadang-kadang saya tahu ada kakak-kakak kita, adik-adik kita yang baru mula nak berhijrah. Kan? Maka yang gambar latest ni dia tutup aurat, tapi gambar-gambar yang sebelum ni, gambar-gambar yang kebelakangan yang sebelum ni lah. Mungkin ada gambar-gambar yang Allahumma salli ala sayyidina yang mendedahkan aurat, yang kadang-kadang nampak ni. Ni orang perempuan kadang-kadang dia ambil gambar, dia pegang kamera, nampak ni bahagian ni, maka ini aurat. Ataupun dia ambil gambar, nampak bentuk badan ni, ataupun tudung dia lipat naik ke atas, nampak bahagian dada dia, maka buang gambar-gambar tu. Sebab setiap saat dihitung sebagai perkara dosa. Ada satu kes beberapa tahun yang lepas, ada seorang sahabat ni, dia meninggal dunia muda lagi, dia kemalangan, dia accident. Keluarga ni berusaha untuk cari password Facebook, Instagram dia, tak jumpa sebab dia tak pernah cerita ke orang. Dia pun tak tahu kata dia nak meninggal. Bila dia meninggal, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka password Instagram, Facebook dia tak ada orang tahu. Dan yang menduka citakan, gambar-gambar yang ada di media sosial itu adalah gambar-gambar yang meredahkan aurat. Na'udzubillah. Sampai hari ni, saya ingat sampai peringkat ada sahabat saya kata, Ustaz, boleh tak kita upah hackers untuk cari dan kita delete dia punya Facebook. Saya kata kalau sampai peringkat macam tu kena buat. Sebab kesian kepada almarhumah, disebabkan kematian dia di hari ini, dia menanggung dosa atas kesilapan lama dia setiap saat orang memandang daripada aurat dia. Contoh yang terbaru kemarin, hari ni kan, kematian seorang artis tu, kesian dekat dia. Sedih saya tengok bila hari ni media sosial semua berkongsi gambar-gambar dia mendedah aurat. Dia kata, Ustaz, siapa suruh dia dedah aurat? Itu kita doalah mudah yang terbaik pada dia, tapi media pun sepatutnya kalau nak buh gambar, apa salahnya di blankkan sikit gambar-gambar rambut dia,
Kan? Dia berkata kami cari tak jumpa gambar dia pakai tudung, tak payah duduk post. Kan? Kenapa kita nak sebarkan benda yang baik tapi kamu menunjukkan aurat dia? Bukankah perkara itu seolah-olah kita tangkap ayam curi tapi sembelih suruh baca bagi elok apa sebagainya. Tak boleh. Kan? Maksudnya ayam tu ayam curi tapi suruh orang Islam sembelih, ikut dia punya syarat dan rukun. Adakah menghalalkan ayam tu dimakan? Tak. Samalah gambar almarhumah Sandra. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada dia, rahmat kepada dia, pengampunan ke atas mungkin kesilapan dia sebelum ni. Dia dah meninggal dah. Tetapi tugasan kita adalah tetap dengan prinsip dakwah. Saya kata apa tadi? Dakwah kalau tidak boleh menyebarkan kebaikan, maka jangan sebarkan keburukan. Jangan sebarkan kemaksiatan. Kawan tu mendedahkan aurat, dia dah meninggal. Ya, dia kata, Ustaz kami buat tu sebab nak suruh orang doa. Tapi sebelum orang doa, orang tengok gambar tu, tidak akan mendatangkan satu fitnah kepada almarhumah. Mendatangkan fitnah kepada almarhumah. Sebab tu, sedih saya tengok tadi. Hari ni banyak gambar-gambar yang orang tunjukkan. Dia dah duduk di alam barzah dah. Kita duduk sebarkan, kesian pada dia. Nak ingat matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Maka moga Allah memberi keberkatan kepada almarhumah Sandra Dian di sana. Adapun pada kita cukuplah untuk kita menyebarkan perkara-perkara yang tak sepatutnya yang boleh mendatangkan fitnah kepada Sandra, insya-Allah. Dan kepada kita semua, saya pesan kepada semua ni kakak-kakak, adik-adik yang ada yang tengok cara malam ni, boleh tak sekarang juga tonton pergi cek. Sebab saya nak semua berdakwah ni. Nah, untuk kita sama-sama dapat pahala dakwah dengan kebaikan, insya-Allah. Nah, maka pergi cek profile picture kita. Kalau ada mungkin nampak gambar ni bahagian lengan tangan ni aurat, maka buang. Kalau gambar orang perempuan kadang-kadang pakai tudung sampai ke bawah ni sangat, nampak kamu punya leher, kau buang. Dan kalau ada mungkin pakaian-pakaian yang agak ketat, pakaian yang mungkin nampak jarang, maka buang dulu. Ataupun set only me, maksudnya tuan-tuan je nampak. Karena itu pun tak secure lagi sebab mungkin nanti kalau Facebook kita kena hack, orang ambil gambar tu dan orang sebarkan, maka tuan-tuan menumpang dan berkongsi pula dari segi dosa nanti nak menanggung. Alhamdulillah dah 500 orang yang menonton secara live ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan saya mohon maaf kalau mungkin audio dan juga visual yang kurang jelas disebabkan saya duduk di Hotel Kuala Pilah. Tadi Alhamdulillah saya dah pergi ke ladang alam warisan tempat berkuda. InsyaAllah kita akan buka di utara dalam masa yang terdekat untuk ada berkuda dan memanah yang diajar oleh Akmal Dahlan. Akmal Dahlan ni masya-Allah sahabat dan guru saya dalam bidang memanah dan berkuda. Dia adalah nombor 1 dunia memanah di atas kuda. Bukan kaleng-kaleng ni. Mantul punya orang ni. Bayangkan nombor 1 dunia. Bukan Cak Yam. So insya-Allah kita buat kerjasama dengan Ladang Warisan dan Darul Murtada. Dan kita invite adik-adik mahasiswa dan mahasiswi daripada Indonesia untuk terlibat sama, mudah-mudahan menghidupkan kembali sunnah. InsyaAllah. Cik Syafiqah dia kata apa Ustaz, contoh kenalan kita, dia memang tak pakai tudung. Dan kita doa gambar. Kita dosa agak ke Cik Syafiqah? Terima kasih pada soalan yang sangat baik. Maka kita sedang berkongsi dosa sebab menyebarkan perkara yang tak baik. Habis nak buat macam mana? Baik, kalau saya sendiri pun bila kita buat video, bila ada macam tu, kita edit, buhlah gambar love ke kat kepala dia, buh helmet ke atas kepala dia. Dia kata, awak hang buat macam tu kat aku, hang tak sayang kat aku. Abang kata, sebab aku sayang aku buat macam tu. Sebab setiap daripada helaian rambut yang dipertontonkan di orang yang bukan mahram bagi dia, maka dikira dia berdosa. Kita, Ustaz, saya tolong share gambar ya. Saya cuma tag nama dia je. Maka kita juga menjadi ejen penyebar kepada perkara maksiat tersebut. Ingat tak Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Di mahsyar kelak, manusia ni akan saling mendakwa di antara satu sama lain. Maksudnya kita ni semua saling akan dakwah aku ni. Tak harap kira adik-beradik ke, mak dengan anak pun dakwa, suami isteri saling mendakwa, apatah lagi pada kawan-kawan. Dia kata, ya Allah, dulu ni kawan aku ni ya Allah, dia housemate aku ya Allah, dia kawan rapat aku ya Allah. Tapi ketika dia hidup ya Allah, dia menyebarkan gambar yang sedang aku mendedahkan aurat ya Allah, maka aku tuntut kepada dia. Tuan-tuan, jenuh kita. Dah amalan kita tak tahu mana, tiba-tiba ada kawan kita pula dah duk main tarik amalan kita. Ketika tidak ada amalan yang dia nak boleh ambil lagi, maka dia akan memberikan tanggungan bebanan dosa dia pula kepada kita. Terima kasih kepada Cik Syafiqah. Maka start. Tuan-tuan share. Saya pun ada je kadang-kadang macam baru ni saya pergi di Sabah, ramai orang bukan Islam.
yang ejen-ejen yang bukan Islam daripada satu syarikat minggu lepas di hotel Sky Hotel Kota Kinabalu, ramai geng-geng pada Sumandok kan, geng-geng awek-awek Sabah, ya mereka ni non Muslim. Dia pemain, dia kata, "Ustaz, boleh tak nak ambil gambar?" Takkan saya nak kata, "Oh tak boleh, haram," kan. Kita kata apalah. Saya pun kata boleh ambil gambar, cuma janganlah main peluk pula. Kan, janganlah duduk dengan jarak yang okey, dan dia pun ambil gambar. Lepas itu apa berlaku adalah keesokan hari saya tengok ramai yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang post gambar tu. Dia tag nama saya. Dan dia bila dia tag nama saya, apa yang saya mampu buat adalah saya ignore. Maksudnya ignore tu saya tak sharekan melalui platform saya. Maksudnya dia share ikut dia lah. Kan? Mudah-mudahan mana tahu dengan sebab kita bersahabat dengan dia, kita tak bina gap dengan dia, kita tak adalah nak bergaduh dengan dia, menjadikan kecintaan dia kepada Islam. Yang bestnya, kawan dalam tu saya cerita tentang zakat. Saya ingat lagi, minggu lepas saya banyak cerita tentang zakat dalam semua walaupun non-Muslim. Dan kebanyakan mereka buat keluar zakat. Orang bukan Islam tapi dia ikut apa yang Islam buat, dia ikut. Pelan-pelan dah, mudah-mudahan itu dikira sebagai dakwah. Maka seni dakwah termasuk dalam perniagaan. Dia berkata, "Ustaz, saya kata dalam kitab Injil sekali, dalam agama Kristian sendiri, dalam Matius, jilid yang ke-6, menunjukkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan dalam agama yang mereka pegang hari ni, Kristian tu pun tetap dalam bab sedekah. Maka hari ni dia pegang, buat keluar juga zakat. Pelan-pelan lah. Takkan nak pergi ke depan, weh, hampa kapiak, masuk neraka. Jam lah kan. Itu bukan seni dakwah yang baik. Waktu dalam bab dakwah ni, kalau ada orang tag nama kita ke, orang ni kata, ignore lah tag tu. Jangan biar dia post kepada kita, tapi dia post lah. Yang mudah-mudahan jadi doakan mudah Allah memberikan kebaikan daripada dia dengan sebab kita bersahabat dengan dia. Allah SWT. Muhammad Farhan dia kata, "Assalamualaikum Ustaz, apa pandangan Ustaz bila seorang yang kita sayang mula tawar hati dengan kita disebabkan kita lambat meluahkan perasaan untuk kita berkahwin dengannya. Lepas perkara ini berlaku, kita mula ambil hatinya semula dan berusaha untuk menghalalkan." Baik, Farhan. Bila berkapul ni cepat-cepat kahwin lah. Nak kiamat tak berapa hari dah. Jangan menangguh-nangguh soal kebaikan dan juga kebajikan. Dalam Islam, dalam usul fiqh, menangguh-nangguh soal kebaikan dan kebajikan hukumnya adalah makruh. Termasuk dalam soal perkahwinan. Dah sama dalam kawan-kawan mahasiswa kita. Saya pengalaman sebagai pengurusi badan dakwah di Universiti Pertahanan dan dilantik sebagai penasihat ketika gabungan badan-badan dakwah di universiti 10 tahun yang lepas lah. So, saya tengok banyak, bukan kata ni pelajar-pelajar, minta maaf sebut, pengajar-pengajar Islam pun ada yang terlibat dengan perkara-perkara yang tak baik lah. Daripada couple sampai kepada zina. Dan saya pernah tangkap orang pengajar Islam yang juga terlibat dengan perbuatan zina. Mungkin dari segi persentasenya taklah seramai daripada yang lain, tetapi tetap wujud. Maksudnya apa? Iblis, setan ni dia tak kira hang ustaz, hang ustazah, hang ulama, siapa pun ketika yang disebut dengan wal ahmaqu man ittaba'a hawahu. Penipuan yang datang ke itu didatangkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Iblis ni dia pandai. Dia bukan bodoh. Kan? Dia ketua malaikat dulu ni. Disebabkan kesombongan, keangkuhan dia, Allah tendang, lempak dia. Laknat dia turun ke atas dunia. Bayangkan dia menipu orang tu daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni. Beribu tahun tipu orang. Teror nak mampus dah. Ni bukan takat kaki kencing dah. Kencing segala mak nenek benar dia dah try dah. Apalah sangat nak menipu kita yang mungkin baru mengaji agama yang sikit ni. So pada Muhammad Farhan, maka kesalahan kita lah bila kita berkawan dan menangguh-nangguh dalam soal kebaikan tadi. Percepat kalau pernikahan ni, fasa PKP ni syok. Nikah tak kena modal banyak. Kan? Bila nak yang waktu akad nikah berapa orang je kena ada. Waktu kenduri maksimum 250 orang. Kan? So menjimatkan tak? Menjimatkan orang pun tak apa nak main sangat. Kita buat kad kahwin hantar kat satu kedah. 1 juta kad kahwin keluar. Kan? Ada depa nak main semua. Tak ada main. Kan? Kan dah menjimatkan duit tu boleh guna pergi honeymoon, kan? Duit tu boleh beli barang rumah, duit tu boleh bagi kat saya, kan? Duit tu boleh bagi kat majlis perwakilan pelajar, banyak boleh manfaatkan. So menikahlah paksa PKP ni, kan? Menjimatkan. Maka saya doakan semua adik-adik mahasiswa-mahasiswi, mudah-mudahan Allah memelihara daripada watazharul fitan, daripada zaman fitnah yang sangat teruk hari ni, yang sangat kronik, yang didatangkan kepada anak-anak muda kita ni. Maka cepat-cepatlah sikit kahwin.
Ustaz, dia kata suara perempuan aurat juga kan. Tapi kalau untuk puji, memuji Nabi atau berkhasidah atau tilawah macam mana? Baik dalam bab suara perempuan ni berlaku khilaf banyak. Terlalu banyak pendapat. Cuma saya mengambil pendapat yang mengatakan suara ini kalaulah dilunakkan untuk membuatkan orang rasa ni dengan dia, mendatangkan syahwat, maka hukumnya adalah haram. Adapun pada ni adalah haruslah dia berpegang dengan pendapat tu. Kerana benda khilaf ini kalau dibincangkan, kata Syekh Fahmi Zamzam, kata guru saya, kalau diikat dengan simpul mati, maka dia akan berlakunya pergaduhan. Sebab dia benda yang khilaf, benda yang terlalu luas. Ustaz, saya tengok Blackpink, tu hang bukan dengar suara sangat, hang tengok dia menari. Kan? Lagu aiskrim, tak aiskrim, segala macam benda tu. Adapun pada suara, itu adalah perkara yang khilaf. Maka qasidah atau tilawah memuji-muji kalau boleh buat secara tertutup. Saya ingat lagi waktu duduk di Mesir dulu, bila geng-geng akhwat nak qasidah, mereka akan buat tertutup sama-sama mereka ya. Maksudnya sama-sama mereka lah perempuan je semua. Kan mereka duduk di sutuh atas di rumah Kedah tu, di Hayu Sabi' tu, mereka duduk di atas tu, mereka qasidah ramai-ramai mereka. Tak apa, mereka qasidah sama-sama mereka, nak menari atas peti ais boleh, nak guling-guling boleh, sama-sama mereka. Kalau ada orang lelaki, menjadi tu mungkin menjadi fitnah. Bayanglah ustazah kan, kena pula suara macam Nisa Sabian tu, dah meninggal kita dengar kan. Jadi takut main benda-benda yang lain pula kan. Betul, jadi boleh perkara yang boleh mendatangkan fitnah, maka sebaiknya dielakkan. Ustaz, saya baru lepas tengok page beliau, ada segelintir komen mengatakan meninggal pada hari Jumaat terlepas sisaan kubur. Sekarang dah jadi perang pasal ni. Boleh terangkan secara detail? Baik, Allah SWT. Terima kasih pada Hakim. Saya rasa ni mungkin pada isu almarhumah Sandra Dian kan. Ada orang kata meninggal Jumaat terlepas sisaan kubur dan sebagainya. Maka wallahu a'lam bisawab. Cuma ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang meninggal pada Jumaat ni ada kelebihan-kelebihan tertentu, maka tetap kelebihan itu berbalik kepada amal ketika hidup juga. Kalau gitu mati, kalau gitu buat maksiat banyak-banyak, mati hari Jumaat terlepas, senang gamak lah. Maka kata Allah ni Tuhan yang maha adil, maka Allah memberikan dengan apa yang kita buat ketika kita hidup. Saya nak bercakap lebih-lebih berkaitan almarhumah pun saya tak pernah kenal beliau, tetapi saya mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan rahmat kepada dia. Sebab kita sendiri pun tak tahu lagi atas hidup kita ni, mungkin sekarang tutup aurat, takut ketika mati sedang melakukan maksiat. Maksiat ni banyak. Maksiat ni tak hanya mendedahkan aurat. Termasuk pada maksiat itu ketika bercakap benda-benda yang haram, membawang orang. Dia dah meninggal dah, tak apalah bahagian dia. Mana nak tahu mungkin ada sisi-sisi kebaikan dia. Ingat dalam hadis Bukhari, seorang pelacur yang memberikan kalbun, anjing itu makan di atas ihsan, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kan? Dan ada ahli ibadah yang hanya berlaku zalim ke atas wanita, ke atas kucing, Allah menghumban dia dalam neraka. Maka bukan persoalan untuk kita judge siapa-siapa. Bukan saya nak abang kata habis akhwat-akhwat yang duduk di Unisham ni, kami semua kena dedah aurat ke? Aku tumbuk ambah lagi. Ustalat je ikut. Yang dah tutup aurat, istiqamah mudah-mudahan sampai mati. Adapun yang kita tengok orang yang tak ada aurat, apa kata malam ni? Sama-sama kita menadah tangan, doa sembahyang hajat. Mudah-mudahan Allah memberikan kelembutan hati kepada semua sahabat-sahabat kita yang masih belum menutup aurat. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada dia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah untuk mengetuk pintu hati dia untuk dia menutup aurat. Kadang-kadang bukan apa, mungkin dia ego dan sebagainya, tapi kan boleh dilembutkan hati, mudah-mudahan. Ada pun yang telah meninggal dunia, doalah, sebab disebut walaupun dia meninggal dalam keadaan macam tu, maka doalah kebaikan. Dan pada kita, janganlah pula menyebarkan gambar-gambar dia mendedahkan aurat. Ingat kan dakwah tadi, ketika kita imsak, menahan diri daripada kita sebar benda-benda yang mungkar, itu dah dikira sebagai dakwah. Maka dakwah bukan hanya dengan bercakap, tetapi dakwah ini termasuk dalam kehidupan harian kita. Apa yang kita buat, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan. Ustaz, kalau orang tak mau kawan dengan kita, kira macam mana? Kalau orang tak mau kawan kita kawan dengan orang lain. Kan banyak lagi orang. Ada 7.6 bilion manusia atas dunia. So cari, insya-Allah jumpa dia kata, Ustaz, muka saya huduh, cari orang buta. Suara saya tak sedap, cari orang pekak. Ustaz, saya tak suka cakap banyak, cari orang bisu.
Kan? Saya tak suka orang gemuk, cari orang kurus. Saya tak suka orang kurus, cari orang gemuk. Saya tak suka orang putih, cari orang hitam. Saya tak suka orang hitam, saya cari orang putih. Ni macam saya putih ni. Ni lighting gelap, tidak putih tuan. Maka cari mengikut daripada usahalah. Kalau orang tak mau duk pasrah saja, move on. Hashtag move on. Mudah-mudahan diberikan kebaikan. Lagi Ustaz, apa hukum melukis henna inai pada perempuan yang dah kahwin, perempuan yang kahwin? Untuk perempuan memakai inai, hukum dia harus akhbir rafiqi. Perempuan pakai inai, hukum dia harus dan boleh menjadi sunat. Sebab ada satu hadis yang Nabi minta letakkan perhiasan pada tangan pada orang perempuan. Tetapi janganlah pada inai ataupun henna itu diberikan dengan lambang-lambang yang berbentuk tertentu, contohnya lambang-lambang keagamaan. Dia pergi suruh siapa atas pergi lukis, kawan tu pergi buh lukis gambar-gambar berbentuk keagamaan, maka itu hukumnya dosa dan haram. Adapun pada lukisan-lukisan yang biasa ataupun inai yang biasa, maka menjadi sunat. Harus dan sunat. Ada ingat? Bagus soalan ditanya. Akbil ditanya, Pabu inai. Adapun pada lelaki, sengaja memakai inai, contohnya pada 3 jari. Bila kahwin ibu 3 jari, maka hukumnya adalah haram. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, menyebut bahawa orang lelaki yang memakai inai 3 jari ini, hukum dia adalah haram. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ni, tapi saya lebih memegang dalam bab ni, saya lebih memegang kepada apa yang disebut oleh Imam Nawawi berkaitan lelaki yang memakai inai. Dia kata, Ustaz, laki saya, ni saya nak kahwin bulan depan. Dia kata, Ustaz, bolehkah laki saya pakai inai? Tak, hang pakailah jari, 10 jari. Dengan jari kaki pun tak apa. Nak buh dengan lutut-lutut pun boleh orang perempuan. Tapi pada lelaki, tak payahlah, bagilah tu orang perempuan. Hak kita pakai benda lain, buh cincin. Cincin dapat pahala, buh di jari ni. Dia kata, Ustaz, saya nak pakai banyak sikit. Buhlah jari ni pun boleh. Banyak sangat, takut jadi ni pula. Tak payahlah pakai buh 2-3 jari. Buh banyak-banyak, hang bukan tok ayah kawasan. Buh besar-besar sangat sebagainya. Pada laki-laki ni hati-hati. Bila kamu pengaji agama pun pakai, Allah hudu sangat nampak. Kadang-kadang sedih saya tengok lah, dia ni mengaji agama. Tapi tengok dia pakai 3 ni. Dia kata, Ustaz, family saya. Family suruh saya tak mau, Ustaz. Lah, hang mengaji habak lah. Mak dia kata ni pakai inai baru nampak seri. Pakai seri kat tempat lain kan? Cincin seri. Banyak lagi benda-benda lain yang boleh menaikkan seri. Maka jangan buat benda yang haram. Waktu itulah berdakwah. Inilah namanya dakwah. Bila dia mak kata pakai seri, kita kata mak. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia kata orang lelaki yang memakai inai itu dah hukumnya adalah haram. Sebab itu perhiasan orang perempuan. Kalau inai di rambut, boleh. Kalau rambut yang dah banyak sangat putih, yang boleh mungkin mendatangkan pada ni, kalau dia nak inai pada rambut, hukum dia adalah harus, tak ada masalah. Maka bab ni tolong ingat. Ustaz, bila nak sambung balik ilmu-ilmu yang nak kuasai, satu ilmu jadi imam, 2, minta maaf, tadi tengok Nurul Muhammad. Ingat yang pertama tadi, ilmu jadi imam. Yang kedua, ilmu pengurusan jenazah. Ilmu pengurusan jenazah. Ilmu pengurusan jenazah ni daripada A to Z lah. Daripada bila orang meninggal tu apa nak kena buat. Yang ni kena mandikan dia. Lepas mandikan dia masuk ni, mandikan dia. Lepas mandikan dia, kafankan dia. Lepas kafankan dia, solat jenazah pada dia. Lepas tu, talqinkan dia. Orang perempuan janganlah gagah pergi talqin pula. Tetapi asas yang awal tadi, 2 ilmu awal tu orang perempuan kena ada. Memandikan dan mengkafankan. Sebab pada jenazah perempuan, mak kita meninggal, biar kita yang urus. Saya nak tuan-tuan boleh tak? 600 orang. Alhamdulillah 600 orang malam ni. Subhanallah, walaupun audio tak clear, walaupun visual tak apa cantik, tapi Masya Allah, sahabat-sahabat dan guru-guru saya, sahabat-sahabat semua, saya setia untuk menonton kita. Walaupun dia kata, Ustaz, jadi mak saya meninggal, mak saya dah meninggal dah, tak apa, tetap ilmu ni bermanfaat. Kakak kita, adik kita seronok. Kalau mak kita meninggal, kita boleh mandikan dia. Kita boleh lembutkan, mandi dalam keadaan yang penuh lemah lembut. Saya tengok baru ni bulan lepas, tok saya meninggal di Terengganu. Alhamdulillah, Allah izinkan saya sempat mandikan tok saya, kafankan dia. Saya solat jenazah jadi imam untuk dia, dan saya sendiri yang mentalkinkan dia. Bukan sebab saya pandai, tuan-tuan. Tak, saya cuba belajar walaupun saya tak kerti. So sama, tuan-tuan. Saya nak malam ni 600 orang. Saya sumpah tuan-tuan semua malam ni, tuan-tuan kuasai ilmu ni, pengurusan jenazah, tuan-tuan manfaatkan untuk diberikan atau menggunakan ilmu ni kepada anak-anak, pada adik-beradik kita.
pada mak kita, pada adik perempuan kita, pada kakak kita, pada yang muslim, yang akhwat lah, yang lelaki, pada ayah kita, kan, pada abang kita, pada adik kita, pok menakan kita, orang kampung kita, sahabat-sahabat kita, biar kita yang solat, yang menguruskan jenazah dia. So ilmu yang kedua, belajar ilmu pengurusan jenazah. Dia kata, ustaz saya tak pandai jadi imam. Maka kata jadi imam, solat jenazah senang je. Tak ada rokok, tak ada sujud, kan? Tak ada tamak-ninah, kan? Angkat takbir Allahu Akbar, baca surah Fatihah. Tak ada doa iftitah, kan? Allahu Akbar, selawat ke atas Nabi. Allahu Akbar, lepas tu Allahumma salli Muhammad, mendoakan kepada si mati. Allahu Akbar, bagi salam. Awak pula dah gambar. Allahumma salli Muhammad, gambar tak keluar gambar Zarif ni. Kena hijack tuan-tuan. Biasalah tuan, kerajaan pun boleh tukar, takkanlah ahli panel tak boleh tukar gambar. Jangan berkira sangat. Maka yang kedua, ilmu pengurusan jenazah. Yang ketiga, ilmu tuan-tuan kalau nak berdakwah dalam hidup ni senang je. Kadang-kadang tak perlu ilmu yang banyak, ada ilmu yang tinggi pun. Maka yang ketiga, belajarlah ilmu untuk menguruskan tahlil. Ini khusus pada lelaki. Untuk jadi khalifah. Untuk baca Yasin dan juga tahlil. Dia kata bid'ah, terkorak apa bid'ah. So kata baca Yasin bid'ah. Yasin tu ayat daripada surah daripada Al-Quran. Nabi kata barang siapa yang banyak membaca Al-Quran diberikan ganjaran pahala bukan satu. Bukan kata alif lam mim tu dikira sebagai satu. Dikira sebagai alif 10, lam 10, mim 10. Bayangkan surah Yasin itu ada berapa puluh ayat dan berapa ribu huruf. Dia tu ustaz baca Yasin bid'ah, abang baca Quran. Dia pemain baca Yasin. Salah ke tak salah? Ulama kita dah susun cantik dah. So tak bergaduh lah bab tu. Kita ni ilmu, kan, tanya rukun semayang pun duk melelong lagi nak jawab, tiba-tiba duk bahas benda-benda yang tak patutnya. Maka pada lelaki kuasai untuk ilmu baca untuk Yasin dan juga tahlil. Dia kata doa tak hafal. Kalau tak hafal pun saya pun tak hafal doa tu. Tapi cuba lazimi agar bila baca tak nampak uduh sangat. Ni dah tak pernah baca, bila baca tu nampak terpeleot merata. Kan, bila baca tu ya Allah nampak salah, nampak sangat dia ni memang mangkuk ayun punya orang ni. Maka ilmu tu cuba kuasai. Khusus pada lelaki. Yang perempuan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan, sama-sama halaqah perempuan buat. Bacaan tahlil dan sebagainya, benda yang baik. Benda yang bermanfaat. Dan di antaranya yang keempat, ilmu yang insya-Allah sangat berfaedah adalah ilmu dalam bab bergotong royong. Gotong royong ni biasanya dalam bab memasak. Saya sendiri pun saya tak pandai masak tuan. Masak Maggi. Bini saya suka-suka saya masak Maggi. Dan itulah ilmu yang saya kuasai, sebab Maggi dia tak perlu susah payah. Tuan-tuan masak dan tuan-tuan doa banyak-banyak agar dia jadi sedap, insya-Allah. Tapi saya kuasai ilmu yang lain bab sembelihan. Bab sembelihan kita kuasai, betul dalam bab-bab yang kita mampu buat. Orang perempuan contohnya kan mahasiswi bila ada kenduri kenara, jangan duk kira membawang pi potong bawang. Pi di dapur tu biar potong. Orang tua-tua ni dia tengok kan, tambah budak-budak lah dia duk cari kat mana dia nak bubuh ni. Kan, tengok-tengok potong pun tak ikut, kan, potong daging dia tak ikut line dia bagi elok. Tahu dah ni memang mangkuk ayunnya ni. Ngaji tinggi-tinggi tapi tak reti. Tu ilmu tu nampak biasa, tapi ingat orang memerhatikan kita. Bayangkan kamu mengaji agama, budak mana? Oh ni budak daripada kuliah Al-Quran, kan? Pelajar tahfiz. Tengok-tengok, potong cantik, potong sayur pun nampak senonoh. Kan? Ni potong ubi tuan-tuan, dia punya buang kulit dengan isi tu sampai tinggal besar ibu jari je. Hak lain semua kena potong. Nampak sangat, tak pernah masuk dapur. Kan? Walaupun ilmu itu nampak biasa, tapi percayalah, cuba kuasai ilmu bergotong royong ni. Ilmu dipanggil apa? Kalau nak kenduri kenara ni dipanggil apa bila duduk ramai-ramai tu? Merewang. Duduk belajar ilmu tu. Percayalah tuan-tuan akan menjadi dakwah yang bergerak. Bila tengok tu, ya Allah, tak pandai belajar. Tuan-tuan takkan pandai kalau tuan-tuan tidak mula belajar. Manusia yang belajar, maka dia akan nampak di mana kelemahan dan kekurangan. Tetapi kalau tuan-tuan terus mengelak persoalannya, sampai bila nak mengelak? Sebab tu dakwah tak wajib hanya dengan bercakap. Dakwah tak wajib hanya dengan menulis. Dakwah tak wajib hanya dengan
kita kena jadi ustaz-ustazah. Dakwah adalah apa kehidupan kita harian yang kita lalui. Belajar ilmu jadi imam, belajar ilmu pengurusan jenazah, dan belajar di antaranya ilmu jadi tahlil, jadi baca yasin, dan juga belajarlah ilmu untuk bergotong royong. Dan percayalah, tuan-tuan akan jadi manusia yang sangat bermanfaat dan menjadi dakwah yang bergerak kepada ummah. Nampak benda tu simple kan, tapi cuba kuasai. Nanti balik cari tengok Allah seronok. Sahabat saya Rashidi Abdullah dia kata apa? Ustaz, Assalamualaikum. Kalau ada ayah yang stroke kebetulan masa azan maghrib, ayah buang air besar dalam pampers, yang mana patut diutamakan, solat dulu atau urus ayah? Baik, terima kasih kepada Rashidi Abdullah. Pada orang tua ni dia sensitif, Rashidi kena ingat orang tua tambah ayah kita stroke pula. Bayangkan dalam keadaan kita solat tadi, kan solat maghrib ni bukan 5 minit. Solat maghrib tu ada sejam 15 minit. So cuba bersihkan ayah dulu, kita solat. Bayang kita solat tadi, ayah kita dalam keadaan tak selesa, pungkok ni penuh dengan tahi, kan? Dalam keadaan orang sakit ni faham kan? Cuba faham untuk emosi dia tak sama macam kita yang sihat. Dia cepat tersentuh, dia cepat sentak, takut kita semayang tu dalam keadaan dia marah kita. Ingat, mak ayah ni kalau dia marah kepada anak-anak, benda itu akan menjadi bahan di akhirat kelak. Walaupun benda itu syariat, benda kewajipan, kan? Semayang tu benda yang wajib, kan? Melainkan memang waktu nak habis dah, memang ujung-ujung waktu kita terlena, jaga-jaga, ayah kita berak, tengok Allah waktu 10 minit, tak apalah, mungkin solat dulu, minta izin kat ayah, ayah berak bagi banyak-banyak dulu, abang ayah je tunggu Ustaz, saya nak sembayang Ustaz. Habis sembayang terus saya akan main cuci. Bagi tahu kat ayah, jangan sampai takut dia berasa hati. Kadang-kadang benda tu bagus, benda tu tak kita mentaati Allah, tetapi dalam masa yang sama biarlah kita dapat redha mak ayah, sebab redha Allah terletak pada redha mak dan ayah kita. Terima kasih kepada soalan. Lagipun dia pakai pampers, insya-Allah bagi tahu elok-elok, kan? Insya-Allah ayah faham. Yang masalah kita tak bagi tahu. Terus semayang, masa waktu tu dia sakit ni, orang sakit tak sama kita. Ustaz, saya ada tegur seorang yang supaya tutup aurat dengan sempurna tapi dia tak boleh terima dan mendoakan saya cepat mati. Masya Allah, Hazwani Wani. Ni kata ujian. Ujian yang paling susah untuk berdakwah adalah ujian orang yang terdekat. Saya ulang sekali lagi. Ujian yang paling susah untuk berdakwah adalah ujian orang yang terdekat. Nak seorang suami nak dakwah isteri dia, ujian. Seorang isteri nak dakwah suami dia, ujian. Nak dakwah anak-anak dia, ujian. Nak dakwah kepada orang, kawan-kawan baik, lagi payah. Kena pula kita dulu zaman-zaman muda kita buah. Kita nakal. Tiba-tiba balik kampung kata dia, hang ni sekian, tutuplah aurat. Kawan tu balik, aku tak kenal hang dulu, sama ya. Lagi susah. Tetapi Nabi sebut dalam hadis, berpegang dengan hadis Hazwani, Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Barang siapa yang boleh beribadah, boleh bermujahadah, bersusah payah ketika al-harji, Allah datangkan dengan ujian yang berat-berat, huru-hara, benda yang penuh dengan kepayahan. Nabi kata kahijratin ilayya, diberikan ganjaran pahala seperti mana kamu berhijrah. Diberikan pahala macam golongan muhajirin ni Muharram ni elok ni, bulan-bulan untuk kita mengenang peristiwa hijrah yang berlaku, maka Nabi janjikan kahijratin ilayya, diberikan ganjaran seperti golongan muhajirin. Maka ambil manfaat tu. Boleh? Jangan putus asa lah. Dia doa kita cepat mati, kita doa dia agar panjang umur. Kan? Sebab ingat, mendoakan keburukan orang, insya-Allah Allah tak kabulkan, tetapi mendoakan kebaikan orang, Allah akan memudahkan urusan kita dan urusan dia. Benda tu nampak simple, tapi mudah-mudahan Azwani Wani ni kuat untuk terus memberikan kebaikan, insya-Allah. Haliza Hasan dia kata tengoklah kereta kat balik rumah. Tak apa, balik rumah lagi tengok, tak kalut. Boleh tengok lagi. Ustaz, apa hukum perempuan buat live untuk berniaga? Hukum dia haruslah, tak ada masalah. Kan? Tetapi janganlah sampai buat muka tak senonoh. Kan? Tak pakai tudung, kan? Boh gencu warna pelik-pelik, atas warna hijau, bawah warna biru. Dia kata ni perpaduan mufakat nasional dan sebagainya. Janganlah sampai buat benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah. Takkan nak live. Ada je orang tengok live, saya tengok orang mengajak siap pakai topi Ultraman, dia tak mau tunjuk muka dia kan. Mungkin muka dia cantik. Kan? Mungkin gigi jongang ke apa, dia tak mau tunjuk, benda tu jadi fitnah. Maka dia tutup muka dia. Jangan buat suara manja-manja. Hi guys, I nak jual ni, you all je. Buat suara-suara seksi pula dah.
Kan orang dengar tu bukan nak dengar sangat live dia tu. Sebab apa? Seronok dengan lentiknya suara. Suara yang dia sengaja memanjakan suara tersebut untuk menarik orang ramai. Maka itu kan jadi hukumnya adalah haram. Adapun daripada live biasa hukumnya adalah harus. Betul tengok. Hati-hati perempuan ni dia ada tarikan dia ada magnet dia. Walaupun ada benda macam dia kata ustaz saya ni tak cantik, orang tak tengok dah. Cantik ni kadang-kadang jadi subjektif. Contoh orang Arab dia suka orang perempuan badan besar. Sebab tu kalau tengok kawan-kawan yang dulu kawan-kawan kalau akhwat-akhwat yang badan besar sikit orang Arab selalu kacau. Kan? Dia pun tak suka kurih-kurih. Orang Melayu, orang Korea dia pun suka kurih. Subjektif. Pada kita nampak tak cantik. Oh, ustaz kulit saya gelap, orang tak tengok sangat. Ada orang suka kulit gelap. Kan? Lepas tu hati-hati. Untuk orang perempuan ni dia dengan untuk nak jatuh kepada haram tu dekat sangat. Cuba elaklah benda tu. Ustaz, kalau kahwin nikah saja tapi tak bersanding. Kalau orang dah mengata yang bukan-bukan, fikir sebaliknya macam mana Ustaz? Syam Al-Kazam. Ingat, rukun nikah tak ada sanding pun. So, bahasa mudah bahasa kasar ampuh pi. Tu bahasa kasar. Bahasa yang kurang kasar dia panggil pergi mati. Bahasa yang lembut biak pi. Biak pi lah orang nak kata kan. Bila bersanding orang kata pula ni apa ni pusat bersanding ni bajet murah sangat. Kan? Semua orang kata. So kalau nak layan daripada apa yang orang kata, kita tak boleh buat apa-apa pun. So ikut berbalik kepada hukum Islam ajarkan pernikahan disunatkan walimatul urus, adapun bersanding itu bukan perkara yang wajib kecuali kita boleh untuk buat pematuhan syariah. Bersanding, keluarga saya ambil gambar dan sebagainya, tak ada masalah sebagai kenang-kenangan. Yang paling mudah tahu buat apa? Atok hari kahwin dekat dengan jiran sebelah kahwin. Sebab apa? Yang pertama, tumpang dia punya pelamin. Tak payah pakai modal. Kan kita dah kahwin-kahwin tu kita kata buat nak pergi rumah sebelah buat apa? Nak pergi jumpa kat pengantin sana. Lepas tu kita duduk atas pelamin dia ambil gambar. Settle masalah, jimat 500. Pelamin tu bukan satu bentuk kewajipan pun, maka tak salah kira lah orang nak kata. Maka ni benda-benda yang perlu untuk kita sama-sama ambil manfaat. Suhaib Mansur, Masya Allah sahabat saya ni. Yang banyak bantu masjid-masjid untuk buat PA system. Moga Allah bagi jadi kaya dan bertakwa insya-Allah. Jadi pada saya dah sejam dalam pertemuan kita, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Muhammad Nasir tanya ustaz dekat Shah Alam ke tak? Saya ada di Kuala Pilah Negeri Sembilan. InsyaAllah esok pagi saya akan ambil flight pergi ke Kelantan dan saya akan sebab ada alhamdulillah Kokom ajak saya untuk pergi untuk penerimaan anugerah. Untuk saya teman Kokom. Saya juga terlibat dalam Kokom B Studio insya-Allah, dan live malam ni pun kita cross post ke page Kokom. Sebab saya ada terlibat dengan bisnes dia juga. So kita bersahabat lah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat. Dan saya ucapkan tahniah 600 orang, subhanallah. Saya ingatkan lama tak live, orang dah tak mau dengar dah. Kuliah saya alhamdulillah masih ada lagi 600 manusia yang Allah memberikan kelapangan waktu. Walaupun dengan keadaan audio yang tak apa nak cantik, visual kamera yang gelap sikit. Tuan saya putih tuan, kamera gelap. Tapi dia tu ustaz kepiah nampak putih. Kepiah ni lighting. Dalam kepiah ni ada lampu, so nampak putih lah sikit. So saya minta maaf kalau mungkin ada kekurangan. Dia kata jumpa Nesti ke, tak sempat nak jumpa lah Muhammad Nasir sebab saya ada urusan. Tadi ada di ladang warisan dan insya-Allah ke depan ni saya pergi ziarah Pak Din dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah bagi manfaat. Soalan last insya-Allah. Ijal Riz dia kata apa ustaz, bolehkah muslimat istikhamah membaca al-Mulk pada setiap malam walaupun dalam keadaan haid? Adakah berdosa? Yang ni juga berlaku khilaf. Ada yang pendapat yang mengatakan kalau kelaziman yang dia memang buat dan dia tak perlu pegang Quran, maka ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi dalam bab ni Ijaris cuba kita menghormati Al-Quran itu sebagai perkara ayat-ayat yang suci, maka cuba elakkanlah. Banyak zikir-zikir boleh baca kan. Contohnya Nabi sebutlah hadis afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Sebelum tidak maka gantikan surah Al-Mulk dengan kalimah la ilaha illallah. Diberatkan timbangan disebabkan bacaan zikir tadi.
Al-Quran itu baik untuk dibaca, baik sangat. Tapi kamu datang haid, untuk memuliakan Al-Quran yang agung itu, maka digantikan dengan zikir-zikir yang lain. Habis haid, baca terus. Tokok pegang Quran tu pun tak apa. Bila haid ni, ada sebab Allah bagi haid. Maka tak perlulah untuk kita menidakkan. Saya nak mengiya pun tak boleh, saya nak menidakkan boleh. Saya pun tak pernah haid. Namun mudah-mudahan digantikan dengan zikir-zikir yang lain. Itu adalah lebih baik. Untuk kita mengelak daripada khilaf itu kan lebih baik. Kenapa kita nak duduk dalam khilaf juga? Cuba usahakan. Ataupun tahniah, saya yakin Ijal Riznya adalah orang istiqamah baca Quran. Itu sebab tu dia tanya. Ataupun mungkin ditanya bagi pihak kita orang ramai 600 orang yang ada pada malam ni, insya-Allah. Ke Ina Saimin, masya-Allah, sahabat dan guru saya ni. Kak saya Ina Saimin, orang Shah Alam. Minta maaf tak ada jumpa walaupun kemarin program di Shah Alam. Masya-Allah, tabarakallah, terima kasih. Boleh ke laki ikat rambut? Boleh, tak ada masalah. Laki ikat rambut. Laki tak ada rambut pun tak apa, laki nak ikat rambut pun boleh. Nak rambut panjang pun boleh. Cuma jangan sampai mendatangkan fitnah pula. Sebab Nabi ada hadis disebut rambut Nabi, pernah Nabi buat sampai pakai bau. Maksudnya rambut panjang lah tu. Dan pernah ada riwayat mengatakan Nabi pernah ikat rambut Nabi. Benda tu bukan tak menjadi masalah pula. Cuma jangan sampai rambut tu macam rambut orang perempuan pula, tengok daripada belakang, ingatkan nak darah, kali-kali depan lah ada misai. Tengok orang lelaki, belum jadi fitnah pula. Contoh dia duduk dengan kawan dia, orang ingat kawan dia keluar dengan markah, tengok-tengok laki sama laki. Benda-benda macam tu cuba elak. Adapun rambut nak rambut panjang, salah ke tak salah, orang lelaki dibolehkan. Terima kasih, ilmu bermanfaat. Saya cuma kongsi. Tuan-tuan ucap terima kasih kepada pihak Majlis Perwakilan Mahasiswa daripada Unisia, Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Ibn Almarhum Sultan Badli Shah. Tu saya bagi nama penuh lah. Unisia tu dah Universiti Sultan Abdul Halim. Ustaz, saya security Madat kongsi grup ke grup, semoga kita bermanfaat. Masya-Allah. Ni staff, salah seorang staff yang terlibat untuk bantu di Madat, Safar. Sahabat saya Safar, mudah-mudahan jaga Madat elok, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pahala pada setiap saat yang dia jaga. Dialah yang menjaga keselamatan di Madat. Subhanallah, besar pahala ni. Ustaz, saya nak tanya, apa ayat perlu diamalkan untuk kita memanggil khadam? Woi, tumbuk orang lagi, siapa dia ni? Abemus kata, Ustaz, saya nak tanya apa ayat perlu diamalkan untuk kita memanggil khadam. Nak buat apa panggil khadam? Tak ada panggil pelik-pelik. Khadam ni, contohnya kalau khadam daripada jin, benda itu boleh mendatangkan syirik sebab kita meletakkan seolah kebergantungan kita selain daripada Allah. Tak duduk panggil lah khadam-khadam ni. Tak duduk belajar benda-benda yang pelik-pelik. Sebab takut benda itu akan membuatkan akidah kita. Sebab Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan, 3 dosa besar yang Allah akan ampunkan. Yang pertama, al-isyraku billah, dosa ketika mensyirikkan diri kepada Allah. Di antara perbuatan syirik adalah kita meletakkan kebergantungan dan kepercayaan selain daripada Allah. Panggil khadam sebab apa? Seolah nak memudah cara urusan kita. Sedangkan yang memudahkan urusan kita, Rabbi yasir wa la tu'asir, adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pada khadam, bukan pada jin, bukan pada makhluk mana-mana sekalipun. Sudut ramai benda pelik-pelik Bemus. Cekeh pelang lagi. Mana orang mudah buat dosa. Hari ni senang buat dosa, share benda tak baik, share benda merapu. Contohnya share kematian almarhumah Sandra Din kan, dia mendedahkan aurat. Dia dah meninggal belum? Allah bagi kebaikan pada dia. Kita duk sebar ni buat apa? Sebarkan gambar mendedahkan aurat pula. Konon-kononnya kita nak harapkan orang doa. Tapi tuan-tuan dah menyebarkan, kesian dekat dia kat dalam alam barzah tu. Kita pun akan masuk dalam barzah yang sama, tuan-tuan. Ingat tu. Tuan-tuan sebar benda-benda yang pelik. Saya nak tuan-tuan buat benda yang sama. Malam ni juga 650 orang ni. Tuan-tuan cek balik semua media sosial kita. Instagram, Facebook atau apa-apa media sosial. Kalau ada gambar mendedahkan aurat, buang malam ni juga. Buang. Tuan-tuan duk fikir banyak. Ustaz, sayanglah gambar tu like banyak. Tuan-tuan, like tu tak boleh buat masuk syurga. Tapi gambar mendedah aurat tu boleh jadi asbab masuk neraka. Hati-hati. So, buang. Siapa yang ada anak-anak ni, saya nak ayah-ayah, ibu-ibu yang ada malam ni, balik saya lagi cek juga profile picture anak kita, media sosial anak kita. Ustaz, saya tak pandai. Cari orang yang pandai. Anak-anak kita yang pandai sikit, minta dia kata, boleh tak buka profile Angah? Buka lah profile gambar-gambar Along. Cek balik satu-satu. Kalau ada abang Long, Kak Ngah, boleh tak Kak Ngah tolong? Kalau ada gambar-gambar yang macam ni sekian-sekian, buang. Kesian dekat mama, kesian dekat abah. Kan? Selai rambut orang tengok, kesian kat abah nanti nak jawab depan Allah.
Allah janji dalam Quran ayat Tahrim surah ke-6, dalam surah Tahrim ayat ke-6 Allah kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman kepada Allah, pelihara diri kamu wa ahlikum dan ahli keluarga kamu. Bila tuan-tuan dan saya dedahkan aurat, kesian kat mak ayah kita, kan mak ayah kita dah bagi didikan yang baik, bagi yang terbaik, tiba-tiba kita pula buat benda-benda macam tu. Kita sayang pada mak ayah, buanglah benda tu. Sayang kepada suami, sayang kepada isteri, sayang kepada ahli keluarga kita, buanglah gambar-gambar yang tak berfaedah. Dan yang terakhir, last but not least, saya pesan untuk diri saya juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba nasihat saya, pastikan tuan-tuan disiplinkan diri setiap hari, kongsi benda-benda yang baik. Gunakan media sosial untuk kita menjadikan dia sebagai agent affiliate yang tak pernah habis, yakni menyebarkan kebaikan. Saya sendiri pun cuba untuk istiqamah, untuk kongsi, share, menulis benda-benda yang baik. Walaupun sibuk untuk kadang-kadang dalam kereta, kadang-kadang Allahumma dalam kereta kadang-kadang berhenti tepi jalan, nak menulis juga, nak bagi juga seorang-orangnya orang dapat juga kebaikan dan manfaat. Kongsi konten-konten yang berfaedah. Itu Ustaz, saya tak pandai nak menulis benda yang panjang-panjang, maka tuan-tuan boleh share daripada page-page yang lain. Kalau tuan-tuan di page saya, setiap hari saya akan share ilmu yang bukan saya pandai tuan, tapi kita cuba usahakan juga. Ataupun cari dari page banyak Ustaz Ebit Liu, tak ada pernah membawa orang, tak ada kata ke orang, tak ada nak musuh dengan siapa-siapa. Orang kata kat dia, katalah, dia terus buat kerja amal dia. Kan? Kita ikut ikon-ikon yang baik-baik ni, tuan-tuan sebarkan manfaat, sebarkan kebaikan. Niatlah benda tu, mudah-mudahan kalau aku mati, orang buka nanti, aku dapat pahala. Sebab tuan-tuan tahu tak psikologi apa berlaku hari ni? Hari ni, manusia dah berubah tuan-tuan. Bila kita dengar satu-satu kematian, tuan-tuan tahu apa paling awal yang manusia buat? Ni dah dibuat kajian. Bila kita dengar satu kematian, orang akan meneru cari media sosial kita, Instagram kita, Facebook kita, Twitter kita. Sebab orang nak semak apa yang kita buat dalam tempoh sebelum kita meninggal. Tuan-tuan bayangkan kalau saya dengan tuan-tuan meninggal malam ni, orang buka dalam media sosial kita akan dapat apa? Kalau ada gambar yang mendedahkan aurat, maka tuan-tuan, itulah tanggungan yang kita akan tanggung nanti. Sebanyak mana orang yang membuka media sosial kita dan melihat aurat kita, itulah dosa bahagian kita akan tanggung. Tapi bayangkan orang buka-buka daripada hari pertama, kemarin dulu, sampailah hari-hari kongsi benda-benda yang baik. Maka tuan akan dapat pahala yang tak pernah habis dan tak pernah berhenti. Best kan? Dapat pahala duduk di mahsyar nanti, duduk di alam barzah, tiba-tiba duduk masuk ni kita punya amalan dalam bau kanan kita ni. Tanya sebab apa? Sebab ketika hidup kita pernah berkongsi benda-benda yang baik. Kita pernah berkongsi ayat-ayat benda-benda yang mengingatkan orang kepada ketuhanan. Kan? Maka persoalannya kita duduk di mana? Dia kata, Ustaz, saya Alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah share benda-benda yang tak baik. Seumur saya buat Facebook, buka Facebook dia last post tahun 2010, 10 tahun lepas. Tak pernah post apa. Maka ketahuilah mungkin kita ni manusia yang tak berguna sangat. Tak guna benda free kot. Kenapa tak manfaatkan? Kan? 10 tahun tak pernah share benda apa-apa. Ya Allah, tak ada value dalam kehidupan kita. Share je lah, tengok benda-benda yang baik. Kan? Ataupun tulis Assalamualaikum. Hal sallu ala Nabi al-yaum. Tanya orang, adakah kamu dah selawat kata Nabi hari ni? Dia kata, Ustaz, saya dah buat post tu Ustaz. Tak ada orang like pun. Dia kata, Ustaz, 2 hari saya post Ustaz. Tak ada satu like pun. Lalah saya like sendiri Ustaz. Like sendiri post tu. Punya terdesak. Kan? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, lepas 3 hari naik 2 like, dia komen, Ustaz, sorry silap like. Tak apalah tuan-tuan, Allah janji dah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, dalam bab ni, barang siapa yang pada dia buat satu kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah janjikan diberikan ganjaran pahala. Nak tak kita buat challenge malam ni satu? Sebelum kita tutup kuliah ni, kita buat challenge ramai-ramai. Kita buat challenge malam ni. Tak sekarang. Kita buat challenge ramai-ramai ni tuan. Nah, saya janji siapa yang buat, kita buat status tu. Kita buat status yang simple-simple ya. Sabar separuh pada iman. Boleh tak? Buat status ramai-ramai. Tuan-tuan guna Facebook, tuan-tuan guna Instagram ataupun media sosial, tuan-tuan buat tulis sabar separuh daripada iman. Siapa buat dalam tempoh 24 jam. Maksudnya bermula daripada malam ni 10.42 malam, tuan-tuan buat sekarang. Ni siapa berani ni? Kalau 650 orang, saya jangka ni dekat 700 orang. Tahniah ni malam ni, Alhamdulillah saya rasa audien malam ni hampir 15,000 secara total. InsyaAllah saya kita tengok. 650 orang ni, saya buat challenge ni. Saya akan bagi RM300. Saya bagi.
pada siapa-siapa yang buat status sabar separuh daripada iman yang memperoleh 300 like. Maksudnya berapa? 3, buat 3. 3 macam mana ni 3? 3. 3. Tunjuk. 3. 3. Siapa yang boleh buat sabar separuh daripada iman 300 like sahaja. 300 like, saya akan bagi RM RM300. Tuan-tuan personal PM saya, saya akan transfer terus RM RM300. No question ask. Saya akan tanya apa-apa. Tapi janganlah desperate. Kan, tulis kat bawah tu, tolong like 300 nanti saya akan dapat ni. Tak ya. Maksudnya simple ya. Status dia sabar separuh daripada iman. Mana? 300 like, tuan-tuan PM, saya akan transfer. Tunjuk bukti lah 300 tu. Cuba tengok betapa sektornya buat benda baik dia dapat pahala. Tapi percayalah, Allah menilai sebaiknya. Orang tanya, Ustaz, kalau macam mana nak pelihara share benda baik ni daripada riak takabur? Riak takabur ni, bila tak buat apa-apa tu boleh beriak. Contohnya tak share benda baik kan? Tak share benda baik sebab rasa apa? Takut bila share tu boleh jadi riak takabur. Tak share tu, dia kata, tengok aku dah selamat pada riak. Takut itulah riak. Jadi share je. Share. Orang nak kata apa dan semua, kita didik hati sama-sama. Mendidik hati perlukan mujahadah. So share dan istiqamah, minta Allah pelihara hati kita. Cuba usahakan. Macam dia kata, Ustaz, kami tak solat sebab apa? Kami tak khusyuk. Bila nak dapatkan khusyuk? Dengan kita ulang-ulang mujahadah dengan solat. Dengan solat yang istiqamah baru mendapatkan khusyuk. Bukan tunggu dapat khusyuk baru solat. So jangan tunggu jadi dah jadi hatinya baik baru nak sebar kebaikan. Tapi buatlah, sebarkan kebaikan sampai jadi baik. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Boleh Ustaz, member kita ramai TikTok famous. Tak kisah, tak apa. Macam saya cabar malam ni juga buat untuk Facebook. Untuk Facebook ni ada untuk buat 300 like sahaja. Tulis sabar separuh daripada iman. This is our challenge. 300 like, siapa yang pertama dulu dapat, kita akan bagi RM RM300. Simple. So siapa-siapa boleh ambil. Tak kisah dia kata, Ustaz, saya follower ramai. Tak apa buat. Tak ada masalah. Saya follower ramai Ustaz. Boleh tak saya nak buat? Buat, tak ada masalah. Follower ramai tak ramai pun cubalah buat dan insya-Allah. Tuan-tuan bayangkan malam ni 700 orang dah ni. 700 orang tulis sabar separuh iman. Kan saya dah berdakwah. So saya dah dapat pahala saya. So tak apalah kalau ada orang dapat 300, saya bagilah 300 tu. Allah akan ganti dengan duit rezeki yang lain. Tetapi saya dapat pahala sebab tuan-tuan 700 orang ini telah menulis 10 ayat separuh daripada iman. Itu adalah hadis yang Nabi ajarkan kepada kita. So saya dah sebarkan 700 hadis. Saya dah buat part saya. So what yours? Saya dah buat dakwah saya. Apa dakwah tuan-tuan pula? So boleh tak? Mulai pada malam ni kita disiplinkan untuk setiap hari kita akan menyebarkan kebaikan menggunakan media sosial yang kita ada. Dan apapun peruntukan yang kita mampu, wajib. Jangan jadikan dia sebagai pilihan, jadikan dia sebagai kewajipan. InsyaAllah, Islam akan nampak sangat cantik. Islam akan jadi sangat baik ketika semua orang berlumba-lumba nak buat pada kebaikan ini. Nak buat kepada urusan dakwah. So, saya dah dapat bahagian saya, 700 orang yang berkongsi sabar separuh daripada iman. Persoalannya, tuan-tuan buat apa pula? So saya cabar anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa ni insya-Allah, maka manfaatkan teknologi yang ada, gunakan apa yang kamu mampu, sebarkan kebaikan, buatlah dengan rasa cinta untuk menyebarkan dakwah. Seperti mana ketika lapar kita akan penuhkan perut dengan makanan, biarlah berlapar setiap hari untuk menyebarkan dakwah, untuk memenuhi kehidupan kita dengan pahala menyebarkan dakwah. Jadi sekadar itu dulu daripada saya. Muhammad Yusra Maiso, bersiaran daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan, dan bersama dengan anak-anak saya, dengan isteri-isteri saya. Allahumma salli ala sayyidina, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat. Saya doa dan saya sumpah semua yang ada ni akan jadi pendakwah di dalam bidang masing-masing, menjadi pendakwah dalam kehidupan masing-masing dengan apa ruang kebaikan, manfaat ataupun tools yang ada di tangan kita. Mudah-mudahan kebaikan itu disebarkan, kasih sayang itu disebarkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang berhak memegang hati kita, yang berhak memasukkan tuan-tuan dan saya ke dalam syurga apun neraka, na'udzubillah. Mudah-mudahan semua kita bertemu dengan kebaikan di syurga kelak, mudah-mudahan insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada
pihak Majlis Perwakilan Mahasiswa daripada Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Uni Syams atas kesudian untuk menjemput saya walaupun terpaksa tarikh ditukar beberapa kali. Dan saya bimbang juga malam ni takut tak ada internet yang okey untuk kita live. Tapi alhamdulillah Allah izinkan walaupun duduk di Negeri Sembilan, di Kuala Pilah, di tempat yang agak dalam tapi masih ada hotel yang ada line yang okey. So maksudnya rezeki kita semua lah, rezeki saya sepatutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sekadar dulu kita tutup dengan bacaan doa dan saya akan serahkan kepada moderator kita Ustaz Zarif yang setia menunggu, handsome, muda, dan saya jangkakan mungkin dia belum berkahwin. Maka siapa yang belum ada jodoh bolehlah PM Ustaz Zarif, cuba tanya dekat dia. Sebab kalau dapat nikah dengan kulit macam saya mungkin anak gelap sikit, nikah dengan Ustaz Zarif ni insya-Allah lah cerah masa depan sikit, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ni, tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, tangan yang banyak melakukan kemaksiatan. Ya Allah, tangan yang banyak melakukan kemungkaran. Ya Allah, ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang ada perasaan hasad dengki, yang saling benci membenci, yang saling bergaduh di antara satu sama lain, ya Allah, maka hubungkan kami dengan kasih sayang. Ya Allah, janganlah ada daripada kalangan kami yang bermusuhan. Ya Allah, ya Allah, umur kami terlalu pendek untuk kami bergaduh. Ya Allah, maka eratlah hubungan kami. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dengan nilai kasih sayang di sisimu. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu. Ya Allah, agar dirahmati kehidupan kami dengan kebaikan dan rahmat kecintaan di sisimu. Ya Allah, ya Allah, kau jadikan semua kami ni sebagai pendakwah-pendakwah yang melata di atas muka bumimu. Ya Allah, dengan apa jua bidang dan kemahiran ilmu yang kami miliki. Ya Allah, ya Allah, janganlah tunggu kami baik baru kami mampu untuk menyebarkan dakwah, tapi biarlah kami menyebarkan dakwah dengan apa yang kami mampu sampai kami jadi baik. Ya Allah, ya Allah, syurgamu mahal. Ya Allah, maka nilainya adalah dengan kami berusaha bersungguh-sungguh di atas alam ini. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami khususkan doa kepada sahabat-sahabat, adik-adik mahasiswa kami, khususnya di Universiti Sultan Abdul Halim bin Syam. Ya Allah, agar diberikan kejayaan kepada mereka. Ya Allah, pemeliharaan kesihatan yang baik daripada musibah dan bala bencana. Ya Allah, ya Allah, anak-anak ni anak-anak yang baik. Ya Allah, adik-adik ni adik-adik yang soleh. Ya Allah, maka kau masukkanlah mereka, pertemukan mereka dengan kebaikan dan kejayaan dunia dan akhirat. Ya Allah, dan mudahkanlah urusan daripada pihak pentadbiran Indonesia untuk terus mentadbir dengan penuh kebaikan dan kejayaan. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang masih makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih mendedahkan aurat di laman sosialnya. Ya Allah, maka izinkan kebaikan dan kekuatan untuk kami segera menghilangkan setiap daripada perkara maksiat tersebut. Ya Allah, ya Allah, didiklah hati kami itu terus istiqamah menyebarkan kebaikan di atas rasa sayang. Ya Allah, menyebarkan dakwah ini. Ya Allah, bukan atas sebab-sebab tertentu. Ya Allah, kau jadikan kami semua di antara pendakwah yang akan menyebarkan kasih sayang tanpa syarat dan tanpa sebab. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Okay, semua bye bye. Saya serah balik kepada Ustaz Zarif yang handsome ni, insya-Allah. Bye-bye lah. Bye-bye. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Taala. Terima kasih kepada